ini. Dan wahwa siapa tu? Ahlul ilmi al-anisu fil wahsyah. Wahwa tu iaitu al-ilmu tu lah. Ilmu tu adalah merupakan al-anisu fil wahsyah, yang menjinakkan ketika kita di dalam wahsyah ni, di dalam keserabutan macam tu. Wahsyah itu iaitu untuk kamu dalam ketakutan, maknanya di dalam kebimbangan. Jadi ilmu itulah yang akan menjadi penenang. Wasahibu fil ghurbah. Ilmu tu merupakan teman dalam kita perantauan. Ada siapa-siapa tak asing, ilmu tu jadi kawan. Wal muhaddisu fil khalwah. Tak ada orang yang nak sembang dengan kita. Ilmu itulah yang berkata-kata dengan kita di dalam kita kesunyian. Wad dalilu ala sarra'i wad dharra. Dan ilmu itu menjadi petunjuk di atas kesenangan dan juga kesusahan. Wasilahu alal a'da. Dan ilmu juga dah menjadi senjata terhadap musuh. Wazainu indal akhillah. Dan ilmu juga lah menjadi perhiasan di sisi orang yang tidak mempunyai apa. Yarfa'u bihillahu aqwaman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan ilmu beberapa kaum. Fayaj'aluhum, dan maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum tersebut fil khairi qadatan wa a'immatan tuqtafa asaruhum. Allah Ta'ala menjadikan mereka itu ikutan pada kebaikan dan pemimpin yang diikuti jejak langkah mereka itu. Wa yuqtada bi af'alihim, dan diikuti perbuatan-perbuatan mereka itu. Perbuatan orang alim, contoh amalan-amalan mereka, pakaian mereka dicontohi. Wa yuntaha ila ra'yihim. Wa targhabul malaikatu fi khullatihim wa ajnihatiha tamsahuhum wa yastaghfiru lahum kullu ratbin wa yabisin. Masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Malaikat gemar. Malaikat suka kasih kepada ahlul ilmi, penuntut ilmu, sampaikan merendahkan, menyentuhkan sayapnya kepada penuntut ilmu. Sayap malaikat yang mulia. Kenapa? Kerana malaikat tak berdosa. Malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala yang patuh taat pada perintah sepanjang masa, sejak dari dijadikan sehinggalah kepada masa yang dikehendaki oleh Tuhan. Wa yastaghfiru lahum, dan diminta keampunan bagi mereka itu ahlul ilmi. Kullu ratbin, tiap-tiap yang basah, wa yabisin, dan yang kering, wa hitanul bahri, dan ikan lautan, wa hawamuhu, wa sibaul barri, wa an'amuhu, dan binatang-binatang buas di daratan, dan binatang-binatang ternakan. Li'annal ilma, kerana sesungguhnya ilmu itu hayatul qulub, adalah nyawa bagi hati, minal jahli, daripada kejahilan, wa misbahul absar fi zulam, dan juga pelita mata hati di dalam kegelapan. Yablughul abdu bil ilmi, sampailah seorang hamba itu dengan ilmu pengetahuan, manazilal akhyar, kedudukan orang-orang yang terpilih, wa darajatil ula, dan juga darjat, tingkatan-tingkatan yang tinggi, fi dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. At-tafakkuru fihi, berfikir, kita duduk berfikir tentang ilmu, fikir tentang Allah, tentang zat, tentang sifat, tentang perbuatan, tentang sam'iyat, tentang suruhan, tegahan, hukum hakam, hambatan ibadat, tentang hati, tentang sifat hati, tentang sifat-sifat nafsu diri, dan seumpamanya islah wa aslah tu kita duduk fikir. Fikir adalah kata baginda Nabi SAW, ya'dilu siyam, menyaingi ataupun setanding dengan berpuasa. Fikir kita dah fikir lillahi ta'ala, setanding dengan puasa, tuan-tuan. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam, belajar betul niat lillah ta'ala, setanding dengan sembahyang. Faham ni,
Bukan saya cakap ni, Nabi cakap. Faham betul-betul? Bihi tusalul arham. Dengan ilmu itu dihubungkan silaturahim. Pelanggar, damailah. Nabi tak suruh kita berpecah bola, berbaik-baiklah. Buang yang buruk, ambilkan je ni. Macam tu. Dengan ilmu, wa bihi yu'raful halal minal haram, dan dengan ilmu diketahui halal daripada yang haram. Wahwa, ilmu itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamul amal, adalah imam, pemimpin bagi amalan. Wal amalu tabi'uhu, dan amalan itu adalah pengikutnya. Yulhamuhu su'ada, diilhamkan ilmu itu kepada orang yang berbahagia. Wa yuhramuhul ashqiya, dan ditegah daripada mendapat ilmu itu oleh orang-orang yang celaka. Siapa-siapa dapat ilmu ini, bahagialah. Siapa-siapa yang tertegah daripada dapatnya, celaka buat dia. Faham tak? Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man akraman nas? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Maka baginda menjawab, atqahum, orang yang paling bertakwa di kalangan mereka. Qalu, laisa hadza nas'alu, bukan ni yang kami tanya. Ni, faham betul-betul ni? Mula tanya, siapakah manusia yang paling mulia? Akramun nas. Orang tanya, orang Arab tanya ni. Tanya kepada baginda, sahabat Nabi tanya baginda Nabi, siapa manusia yang paling mulia? Nabi jawab, yang paling mulia orang yang paling bertakwa. Tak ada sebut dalam Quran kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kalian adalah orang yang paling bertakwa dari kalangan kalian. Tapi sahabat kata, bukan ini yang kami tanya. Faham? Kemudian Nabi jawab lagi. Qala fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Kalau begitu, maka Nabi Yusuf lah. Maknanya, mereka kata, maka Nabi Yusuf Nabiullah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim AS. Qalu, orang yang tanya tu jawab, laisa an hadza nas'alu, bukan ni yang kami tanya. Tadi tu, siapa yang manusia paling mulia kan? Mula-mula cakap orang paling bertakwa, bukan. Kemudian cakap Nabi Yusuf pun bukan. Kemudian siapa pula? Qala, Nabi pun bertanya, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Kau orang ni tanya aku ni, nak tanya tentang orang yang paling mulia ni daripada ma'adinil Arab ni, maknanya ma'adinil Arab ni dengan makna usul kaedah bahasa Arab. Faham? Maknanya akram ni paling mulia ni daripada sudut bahasa Arab lah. Macam tu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah. Maknanya jawab soalan tadi itu, siapa manusia yang paling mulia? Nabi pun menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah, orang-orang yang terpilih. Orang yang terpilih ni orang yang ternama lah. Pemimpin-pemimpin, menteri-menteri, YB, datuk-datuk, datuk-datuk lembaga adat kita kata kan, bapak-bapak sekalian tu. Jadi yang itu tu orang terpilih di kalangan masyarakat, orang bangsawan, betul. Jadi baginda Nabi SAW bersabda, khiyarum fil jahiliyah, orang yang terpilih di kalangan kalian sewaktu zaman jahiliyah. Khiyaruhum fil Islam, adalah juga orang yang terpilih di dalam agama Islam, iza faquhu, apabila mereka itu faqih. Faham akad utama. Jadi faquhu ni, yang ini hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis 3354, dan juga Imam Muslim, hadis 2378.
Yang hadis sahih Bukhari. Faham kan? Maknanya orang yang paling mulia pakai. Maknanya yang memahami tentang segala perkara-perkara yang kita nyatakan tadi. Kita berulang-ulang. Berkata Imam Nawawi, Ma'adinul Arab usuluha. Ma'adinul Arab tu maknanya lombong. Lombong Arab ni usul Arab lah. Atau wafaqahu, faquhu tu dengan baca bagi depan qaf tu, dengan makna apa? Saru alimina bil ahkam syar'iyyah al-fiqhiyah. Yani mereka yang mulia ni, yang mulia di kalangan manusia ni, itulah waktu zaman jahiliah dulu dia orang terpilih. Bila dah masuk bila zaman Islam, mereka itu memeluk Islam, mereka itu memahami tentang Islam, mereka itu memahami tentang hukum hakam syariah fiqhiyah, maka mereka itu juga menjadi orang-orang yang paling mulia. Faham ya? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah salasah. Pada hari kiamat nanti yang boleh bagi syafaat 3. Mana dia yang boleh bagi bantu 3 lah. Pertamanya al-anbiya, nabi-nabi, summan ulama, kemudiannya yang boleh memberi pertolongan kepada manusia yang lain, iaitulah ulama. Yang ketiga summa syuhada, iaitulah orang-orang mati syahid. Yang ketiga. Ini akhrajahu Ibnu Majah dalam sunannya, dan selain mereka ikhlas daripada Ibnu Majah daripada hadis Utsman radhiyallahu anhu. Maka Habib Zain bin Ibrahim berkata, wa fi zalika, pada demikian itu hadis, dalil bahawa sesungguhnya ulama al-amilin yang beramal dengan ilmu mereka itu afdalu indallah, lebih afdal di sisi Allah minasyuhada, daripada orang yang mati syahid. Allazina qutilu fi sabili, mereka yang terbunuh pada jalan Nasruddin, menegakkan agama, menolong agama. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, imam min kibarit tabi'in, Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Ini pada tahun 200 daripada tahun 21 Hijrah sehingga tahun 110 Hijrah. Daripada ulama yang besar daripada kalangan tabi'in.